Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini bersama saya Cikgu Safwan dan kita akan bincang latihan tolak pecahan matematik tahun 4 uji diri soalan 2A hingga C. Boleh rujuk muka surat 79 dan kita akan buat bersama-sama. Okey, kita tengok soalan 2A, selesaikan. Okey, kurangkan 1/1/2 daripada 3/7/8. Ini bentuk ayat penyataan. Kebanyakan murid dia akan buat silap. Dia akan terus tolak seperti ini. Okey, warna merah ni maksudnya jangan buat seperti inilah. Okey, 3/7/8. Okey, awak kena buat ayat matematik tapi ayat matematik ini salah ya. So, macam mana kita nak buat ayat matematik tolak ni dengan betul? Senang sahaja, kita tengok nombor mana yang besar. Yang tu kita akan letak paling kiri ataupun paling depan lah. So, yang ini paling besar, awak akan tulis yang itu terlebih dahulu. Jadi 3/7/8 tolak dengan 1/1/2. Jadi ini ayat matematik yang betul untuk selesaikan soalan 2A. Kemudian kita tengok dahulu penyebut. Okey, adakah sama ataupun tak sama? Kalau tak sama, kamu perlu samakan penyebut. Jadi contoh yang ini, penyebut dia tidak sama. Okey, kalau murid-murid yang dah boleh nampak, dah tahu dah nak darab dengan berapa, tak ada masalah. Tapi kalau yang tak berapa nampak, jadi cikgu sarankan kamu buat sifir di sebelah. Okey, buat sifir di sebelah untuk membantu awak bagi tahu awak nak darab dengan berapa. Okey, so kita buat sifir 8 ke bawah. 8, 16, 24, 32. Okey, cukup setakat itu. Okey, kemudian sifir 2, 2, 4, 6, 8, 10. Okey, saya rasa saya dah jumpa nombor yang sama. Tandakan. Okey, saya dah jumpa nombor yang sama, nombor 8. Jadi maksud dia penyebut ni nanti kita akan tukar dia jadi per dengan 8. Okey, kalau yang ini, soalan ini 3/7/8, 7/8, tak perlu lagi kita nak tukar penyebut dia. Okey, kita hanya tukar yang 1/1/2 sahaja. Kita akan lakukan operasi darab bila nak tukar penyebut, nak samakan penyebut. Kemudian nak darab dengan berapa? Okey, per 2, rujuk pada sifir 2. Kita kira 1, 2, 3, 4. Bermaksud darab dengan 4. Okey, kemudian apa yang perlu kamu buat? Salin balik. 3/7/8 tolak dengan 1/4/8. Okey, boleh ikut setakat itu. Baik, yang seterusnya saya akan gunakan bentuk lazim bagi selesaikan soalan ini. Kita tulis 3. Okey, buat garisan untuk pisahkan. Alright, 3 tu ada pasangan kan, 7/8. Kemudian awak tulis di bawah tolak dengan 1/4/8. Baik, sekarang ni penyebut dah sama, kita boleh tolak terus tapi kena cek dahulu cukup ataupun tidak. Kita hanya rujuk pada pengangka sahaja. Jadi 7/8 boleh tolak dengan 4/8 sebab 7/8 nilai dia lebih besar. Awak boleh tolak terus. 7 tolak 4 sama dengan 3. Jangan lupa per dengan 8. Kemudian nombor bulat 3 tolak 1 sama dengan 2. Kemudian awak kena cek sama ada pecahan ini, adakah jawapan dia jadi pecahan tak wajar. Okey, 1. Kemudian yang kedua, awak kena cek sama ada boleh dipermudahkan ataupun tidak. Untuk soalan ini, pecahan ini tidak boleh dipermudahkan. Jadi jawapan dia 2/3/8. Baik, kita teruskan dengan soalan yang kedua. Berapakah beza 2/3/10 dengan 1/1/6? Kalau awak rasa susah nak faham ayat dia ni, awak tengok saja. Untuk operasi tolak, awak tengok nombor mana, pecahan mana yang nilai dia lebih besar. Okey,
Kalau ada 2 dengan 1, semestinya yang ini nilai dia lebih besar. Jadi kita tulis 2, 3 per 10. Kita tulis yang ni dahulu. Kemudian tolak dengan 1, 1 per 6. Okey, untuk soalan ini, panjang sikit jalan kerja dia. Kalau awak tak tahu nak darab dengan berapa lah. Okay, awak kena buat sifir panjang ni. 10 dengan 6. Okay, pisahkan. Buat sifir 10, 20, 30, 40, 50, 60. Okey. 6, 12, 18, 24, 30, 36. Nampak tak ada yang sama lagi. Oh, ada dah. Dah ada yang sama. Okey, cikgu dah jumpa yang sama. Nampak tak? So, saya dah jumpa 30 yang sama. Jadi, awak boleh samakan penyebut dia. Ya? So, nak samakan penyebut, nanti awak kena buat operasi darab. Nak darab dengan berapa? Okey. So, kita akan darab dengan 3. Okay, kita kira lah 1, 2, 3. Penyebut per 10 kita akan darab dengan 3. Pengangka pun darab dengan 3. Supaya kita dapat penyebut baru per dengan 30. Kemudian tengok 1, 1 per 6. Okay, nak darab dengan berapa supaya penyebut dia jadi per 30. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita akan darab dengan 5. Dan jangan lupa pengangka pun darab dengan 5. Kemudian awak tulis balik di bawah selepas awak dah samakan penyebut. 3 darab 3 sama dengan 9 per dengan 30. Okey. Kemudian tolak dengan 1, 5 per 30. Okey, boleh ha? Baik. Kemudian apa yang perlu kita buat lagi? Kita akan selesaikan dalam bentuk lazim dan awak buat seperti ini. Okey, kepada yang dah selalu ikut video cikgu, saya rasa dah tahu nak buat macam mana. Gariskan untuk pisahkan, untuk asingkan nombor bulat dan juga pecahan. Okey, kemudian kita tulis 29 per 30 tolak dengan 1, 5 per 30. Okey, sekejap saya pindahkan ni dulu. Nanti tak muat nak tulis. Oh, tak boleh pindah pula. Okey, tak apa. Kita teruskan. Saya harap ada ruang lah. Okey, gariskan. Kemudian awak tolak lah 9 per 30. Cek dahulu. Boleh tak tolak terus ataupun kena pinjam. Untuk contoh yang ni kita boleh tolak terus. 9 per 30 tolak 5 per 30. Sebab nilai 9 per 30 tu lebih besar dari 5 per 30. Jadi tolak hanya melibatkan pengangka sahaja. Awak dapat 4 per 30. Kemudian 2 tolak 1 sama dengan 1. Dan jangan lupa cek sama ada boleh bahagi ataupun kita boleh permudahkan ataupun tidak. So, cikgu selalu gunakan formula 2, 3, 5, 7. Okey, maksud dia kita cuba dulu bahagi dengan 2. Okey, tulis balik 1, 4 per 30. Jangan lupa 1 tu. Okey, kita bahagi dahulu dengan 2. Kalau murid-murid yang cekap dah pandai, tak perlu nak ikut cara yang ini ya. Okey. So 4 bahagi dengan 2 sama dengan 2. 30 bahagi dengan 2 sama dengan 15. Kemudian cek sama ada boleh dipermudahkan lagi ataupun tidak. Kalau tak boleh, inilah jawapan dia ya. Okey, soalan yang seterusnya, tolakkan
2 3/5 dan 1 1/3 daripada 10 1/4. Okey, jangan buat kesilapan seperti ini. Yang warna merah ni maksud dia jangan buat seperti ini. Okey, biasanya kadang-kadang awak nak cepat, awak tak baca soalan betul-betul, awak terus tolak seperti ini. Okey, awak punya ayat matematik pun dah salah, apatah lagi jalan kerja yang awak buat nanti. Okey, penat nanti ya. Baik, so cara yang paling mudah nak faham, nak buat ayat matematik yang betul, kita tengok. Di sini ada nombor bulat, nampak tak? Ada 2, ada 1, ada 10. Ada 3 nombor bulat yang berbeza. Awak ambil yang paling besar. Jadi yang paling besar yang inilah. Tulis dahulu 10 1/4. Kemudian awak tolak dengan 2 3/5 dan awak tolak dengan 1 1/3. Okey, siap. Ini ayat matematik yang betul. Jadi awak boleh selesaikan. Untuk soalan ini memang agak susah sikit. Okey, jadi cikgu cadangkan awak selesaikan dua pecahan ini terlebih dahulu. Okey, kita selesaikan yang ini terlebih dahulu. 10 1/4 tolak dengan 2 3/5, samakan penyebut terlebih dahulu. Okey, kalau tak tahu boleh buat sifir di sebelah ni. Okey, 4 dengan 5 kita nak cari. Kalau samakan penyebut, dia akan jadi per dengan berapa? Okey, 4 8 12 16 20. Okey, kemudian buat sifir 5 5 10 15 20. Okey, saya dah jumpa dah sebab cikgu dah tahu dah. Okey, kalau awak tak jumpa, awak akan buat lagi sampai ke bawah. Boleh? So, kita dah jumpa dah. Penyebut ini akan jadi per dengan 20. Bila nak samakan penyebut, kita akan buat operasi darab. Operasi darab. Darab dengan berapa? Rujuk pada jadual sifir. Okey, untuk per 4, rujuk sifir 4 dan kita kira 1, 2, 3, 4, 5. Okey, nak tukar penyebut jadi per 20, kita akan darab dengan 5. Dan satu lagi, 2 3/5, nak tukar penyebut per 20, nak darab dengan berapa? Rujuk sifir 5. Okey, 1, 2, 3, 4. Maksud dia, darab dengan 4, darab dengan 4. Jadi kita buat dua ini terlebih dahulu, kemudian barulah kita selesaikan yang 1 1/3. Jangan lupa, nanti kita akan buat. Okey, jadi yang biasa ikut video cikgu dah tahu, kita akan selesaikan dengan kaedah bentuk lazim. Gariskan untuk pisahkan, asingkan nombor bulat dan juga pecahan. Okey, kemudian jangan lupa tulis dahulu. Sekejap dia hang dah ni. Okey, jangan lupa tulis dulu pecahan dia. 5/20 tolak dengan 2, 12/20 tolak dengan 1, 1/3. Salin je balik supaya kamu tak lupa. Okey, buat bentuk lazim. 10 gariskan. Okey, gariskan. 5/20. Okey, tolak dengan 2, 12/20. Okey, gariskan dan kita akan tolak dari tempat pecahan dahulu. Okey, pastikan cek dahulu sama ada boleh tolak terus ataupun tidak. Untuk soalan ini kita tak boleh tolak terus, kita kena pinjamkan 1, 10 ni tinggal 9. 1 pindahkan ke tempat pecahan, tapi tak boleh tulis 1. Okey, mesti tulis dalam bentuk pecahan. Nak tulis berapa? Rujuk penyebut dia. Okey, jadi 20/20. Okey, ada pecahan dekat sini, nampak tak? Ada 5/20, awak kena gabungkan
So saya potong supaya saya tak keliru. Sebila awak gabungkan, awak tambah, awak akan dapat pecahan yang baru 25/20. Kemudian barulah kita boleh tolak. Okey, 5 tolak dengan 2 sama dengan 3. 2 tolak dengan 1 sama dengan 1 per dengan 20. Jangan lupa nombor bulat. 9 tolak 2 sama dengan 7. Okey. So kita ada lagi yang kita belum tolak. 7 13/20. Kita akan tolak dengan 1 per 3 sama dengan berapa? Okey, jadi soalan ini agak susah sikit sebab di sini dia akan jadi nombor yang sangat besar, dan kalau awak buat sifir pun jadi panjang. Okey, jadi sampai panjang sebab awak nak tukar penyebut. Jadi cikgu cadangkan di sini awak buat kaedah darab silang lah. Okey, darab, yang ni darab. Darab silang ni macam mana? 20 ni nak darab dengan berapa? Senang je, darab dengan 3. Okey, awak tengok penyebut di sebelah. Darab dengan 3. Yang 3 ni nak darab dengan berapa? Tengok di sebelah ni. Okey, darab dengan 20. Ni lebih mudah lah daripada awak senaraikan sifir. Okey, yang seterusnya tulis pecahan yang selepas kita dah samakan penyebut. 13 darab 3 sama dengan 39 per dengan 60 tolak dengan 1 20 per 60. Okey, dah sama penyebut baru kita boleh tolak. Buat bentuk lazim. Panjang sikit jalan kerja yang ini. Okey, gariskan. 7 ada pasangan dia, 39 per 60. Okey, kemudian jangan lupa tolak dengan 1 20 per 60. Okey, baik. Gariskan dan pastikan kita tolak dari pecahan dahulu. Saya nak kamu cek sama ada boleh tolak terus ataupun kena pinjam. Untuk soalan yang terakhir 2C ni kita boleh tolak terus. Jadi 9 tolak sifar sama dengan 9. 3 tolak 2 sama dengan 1 per dengan 60. Okey, jangan lupa 7 tolak 1 sama dengan 6. Jadi jawapan akhir 6 19 per 20. Jadi ini tak boleh dipermudahkan lagi. Silap. Jawapan dia jangan silap. 6 19 per 60. Okey, jadi tak boleh dipermudahkan. Okey, kita jumpa lagi dalam video yang lain. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng supaya kamu dapat update video terbaru dari channel YouTube Cikgu. Dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.